Sebelum saya. Oh, gitu. Ya, zaman sekarang ni kalau tanya Nabi buat tak? Nabi buat ke tak? Ya tanya macam tu kan lah ni. Kadang-kadang tu tanya macam tu nak mengelirukan. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Nah, sedangkan kita disuruh ikut Nabi. Kalau kita faham sungguh-sungguh sebagaimana dakwah kita nak percaya hadis sungguh, insya-Allah kita meliputi. Tapi kalau dakwah saja nak ikut hadis, dakwaan tu tak betul dengan kanak, itu akan jadi celura kesamaran. Nah, kita nak contohkan adik soal saat ni mengenai dengan hadis. Agak hadis tak apa, ngaji tu dulu. Hadis pada hadis. Hadis pada lughah mana cerita, berita itu pada lughah. Hadis dengan mana khabar, berita, beritahu, cerita, isu, suatu yang berlaku, itu asal pada lughah. Tapi pada syarak, makna pada syarak hadis ialah satu makna dengan as-sunnah. As-sunnah pada lughah mana jalan. As-sunnah huwa tariqah. As-sunnah hiya tariqah, jalan. Bila diidhafah sana kepada Nabi SAW, sunnah Nabi, jalanan Nabi. Itu di segi lughah. Kemudian pergi kepada istilah dan pada syarak. Apa makna hadis? Apa makna sunnah? Sunnah muradif dengan hadis. Satu makna, yaitu ma uthira, barang yang dinakalkan, yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinakalkan apa? Qaulan, nasbah perkataan dia, itu hadis. Au fi'lan, ataupun perbuatan dia. Au itu bahasa atau perkataan atau perbuatan. Atau lagi taqriran, akuan dia. Dia tak pernah buat, tetapi sahabat buat. Dia memberi akuan, panggil hadis juga. Buat sahabat duk bercakap, dia dengar, diam. Menunjuk kata boleh. Sahabat buat di mana-mana, berita sampai kepadanya. Dia diam, dia tegak, dia tak tegak. Ataupun dia beri apa dia panggil pengakuan. Tu hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Orang lain Nabi buat ke tak buat? Tak. Nah, maka pergilah pada satu hadis yang ditanya tadi. Kalau apa hadis ada tu, dan mengaji di sana bila kata hadis tu ada perkataan dia, perbuatan dia. Maka hadis ni dia tanya tu, iaitu hadis man shoma ramadhana. Tu apa tu perkataan siapa tu? Tu perkataan siapa tu? Yang ditulis oleh ulama. Kalau ulama tak tulis, hilang lama, tak tahulah kita kemudian ni. Maka ulama nak tulis, dia ambil daripada guru sebab haddasana. Macam kita mengaji hadis ni sikit lagi ni. Nak tengok contoh. Kita tengok contoh boleh ni. Di muka surat 6. Bercarakan sanad. Lepas tu pergi ke muka 7. 1. Berkata Imam Bukhari rahimahullah. Dia nak tulis hadis ni dia ambil daripada siapa gurunya. Dia kata nak. Dia letak tajuk dia. Kitab Bada'il Wahyi. Dalam kitab dia buat tajuk dia. Kitab Bada'il Wahyi. Lepas tu dia kata, Haddasanal Humaydi, telah menceritakan kami hadis oleh Al-Humaydi, itu guru dia. Siapa dia nama? Abdullah ibn Zubair. Itu guru Imam Bukhari. Mungkin Imam Bukhari dia tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia orang zaman tabi'in. Dia tak sempat dengan Nabi. Tapi bila dia tulis hadis, dia ambil dari mana? Tentu dia ambil daripada guru. Guru dia nama Abdullah ibn Zubair. Haddatsana, telah membaca hadiskan kami oleh gurunya Abdullah bin Zubair.
Tu guru dia. Qala, kata Abdullah bin Zubair, haddatsana Sufyan. Guru pada guru Imam Bukhari pula telah menceritakan kami oleh Sufyan. Maksud Sufyan, kerana bila sebut Sufyan dia ada dua, Sufyan Tsauri, Sufyan ibn Uyainah. Lalu kata yakni ibn Uyainah bin Abi Imran al-Hilali. Qala, kata Sufyan, haddatsana Yahya. Guru pada tu pula dia ambil hadis daripada Yahya tu dia. Dia mengaji di Yahya. Yahya bin Sa'id qala akhbarani, telah menceritakan aku oleh Muhammad bin Ibrahim. Muhammad tu pula ambil dia dari siapa? Annahu sami'a. Muhammad dia telah dengar akan Alqamah bin Waqqas radhiyallahu anhu al-Laythi yaqulu, apa dia? Alqamah tu lah kata sami'tu, aku telah dengar akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas mimbar ketika dia ucap khutbah. Lalu Umar kata sami'tu, Umar pula kata aku pernah dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatlah dengar sungguhnya, muka orang semasa. Ni sebab kita ni kita dengarlah ni. Hak mana mari ni. Kalau kata sami'tu, ku dengar semalam. Tapi kalau tak mari mana dengar? Dengar jauh-jauh tak iktibar. Dengar belum cakap itu. Ni berkata. Sampai Imam Bukhari nak tulis hadis dah satu-satu tu, dia kena syarat talaqi guru. Beradak gini. Guru baca hadis dia dengar. Dia kata, sami'tu, aku dengar, ataupun haddatsani, telah membaca hadis akan aku oleh. Ni pula baca. Ni siapa ke Imam Bukhari tulis jadikan kitab. Kita yang belakang hadis ni siapa riwayat? Rawahul Bukhari. Mana pun Imam riwayat, mana dia tulislah kitab dia. Pasal dia apa tu kalau kata kita tak mau ikut ulama, pada ikut apa? Hadis Muhammad mana hadis mendengar sendiri kok. Mung semasa dengan aku je. Mana dengar sendiri. Mana kita kena ambil daripada kitab ulama. Tadi kata tak mau ikut ulama. Apa menduk pungut bila kitab ulama? Jadi orang panggil tanaku. Tapi kita orang awam tak pandai nak munazarah. Kita tak payah ikut ulama, hanya kita ikut hadis. Kita tak pandai nak munazarah. Kalau orang pandai, baik. Apa kamu nak ikut hadis? Mendengar sendiri kok. Tidak. Imam Bukhari tak dengar sendiri. Dia ambil di guru. Guru berapa tu guru dia? Antara dia. Imam Bukhari, guru dia Abdullah bin Zubair. Sufyan ambil di Yahya. Yahya ambil di Muhammad bin Ibrahim. Ambil daripada Alqamah. Barulah aku dengar Sayyidina Umar. Jadi 5 ni guru celah ni. Daripada Imam Bukhari hajur menulis ni 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia kata dengar Sayyidina Umar. Umar tak dengar daripada Rasulullah SAW. Itu cara menjadi. Tak, kita tak mau ikut ulama. Nak ulama tak jamin betul. Nak turut Nabi je. Allah. Kita pun orang awam. Apa awak kata kita tak bisa turut dah turut. Allah. Sedangkan kita pandai mari dari mana? Sendiri kok. Kalau sendiri sekali pun orang tak awak kira kalau tak ada sana. Satu. Kemudian bila kata sana, ada sana. Temu satu hadis. Man shoma Ramadan. Tu dia ucap tu lapar hadis tu. Man shoma Ramadan. Dia kata, siapa puasa ia bulan Ramadan sebulan. Sama ada sebulan tu genap 30 ataupun hanya 29. Panggil sebulan lah. Sebab riwayat Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka umur dia diwajib puasa tahun yang kedua. Setelah dia hijrah tahun pertama tak wajib lagi. Masuk tahun yang kedua baru diwajibkan. Maka dia mati tahun yang ke-10 hijrah. Bermakna dia sempat puasa 9 tahun je. 9 kali Ramadan. Maka dalam 9 Ramadan tu ada riwayat kata hak yang dia puasa cukup 30 setahun je.
Ada riwayat kata 2 je. Arti 7 tahun lagi 29. Tak ada susah lah kita. Puasa. Kelihatan anak bulan. Esok raya. Oh, puasa baru 29. Tak apa, sebulan dah panggil. Jangan kata, mu puasa 29. Oh, kau cukup, mu tak cukup. Tak cakap lagu tu. Nak turut Nabi. Awal tak kena dimula lagi cakap lagu tu. Bunyi sombong dan ujub dan jahil bunyinya. Baik. Siapa puasa sebulan Ramadan. Summa, kemudian. Ada kata, fa'atba'ahu. Kemudian, mengiringi akan Ramadan, puasa Ramadan itu, Sittan akan 6 hari min Syawal. Daripada bulan Syawal. Kemudian iringi 6 hari daripada bulan Syawal. Jawabnya siapa-siapa amal begitu, kana kasiyamid dahri kullihi au kama qala. Adalah puasa seorang itu menepati seperti puasanya setahun. Anak ayat dari segi kelebihan. Amal hanya sebulan je. Lepas tu ikuti 6 hari lagi. Jadi sebulan 6 hari. Tu hak kita kerja puasanya sebulan 6 hari. Tapi fadilah seperti puasa setahun. Sama juga kita solat 5 kali sehari semalam. Fadilahnya supaya 50 solat. Ini rahmat dari Allah. Satu kebajikan yang kita buat, diganda balasannya 10 sekurang-kurang. Hal lebih, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nak ganda siapa lebih lagi, itu serah pada dia. Dia nak ganda, dia ganda lagi. Tapi janji daripada dia, 1 balas 10. 1 balas 10. Sebab tu kita puasa sebulan, menepati 10 bulan. 10 bulan tak cukup lagi setahun. Tambah lagi 6 hari. Bila tambah 6 hari, 6 hari menepati 60 hari. Bila 60 hari kita bagikan 2 bulan. 2 bulan kita capur dengan 10 bulan, setahun. Tu hadis kata seperti puasa setahun di segi pahala. Sudah. Lalu itu kita amal tu. Habis Ramadan, hari raya tu haram puasa, ijma'. Siapa menghalalkan salah tu? Saya ingat siapa kalau kita puasa tak tahu kata kelihatan nak bulan. Seperti orang zaman dulu banyak sekali beraya tengah hari. Kalau orang buat benang sawah padi, ada duduk di benang. Zaman dulu turut dengan bersika, halo, oh raya kita hari ni. Duduk benang balik. Duduk lah puasa tu. Zaman dulu kan. Dia susah. Dan ni tak apalah istiharan tu. Bila tahu kata raya, wajib kita buka. Tak boleh kita nak teruskan puasa. Dah semalam tak nyata lagi kata raya, pagi ni tak nyata lagi, pakat dia puasa lah. Bawa sampai jam 9 pagi, 10 pagi dapat maklumat kata, semalam dah istihar raya tapi kita tak tahu. Wajib kita beraya. Lepas pada tu, iring 6 hari lagi. Itu dia panggil apa? Hadis qauli. Tak payah kita soal dalam. Soal mana? Nabi puasa tak? Fardu kata dia tak puasa pun dia kata dah siapa puasa begitu. Kelebihan tu dia. Enggak cukup dah lah. Nabi buat tak? Dia tak buat tak buat. Ni perkataan dia. Supaya katanya bak doa. Ayyud du'a asma'u. Yang mana kau doa tu sangat dia dengar, yang diterima oleh Allah. Dia jawab jawfal layl. Kerungu malam, tengah malam. Ya kerana tengah malam dia tenang. Sebab lori-lori berjalan malam kan. Kayak terlalu jalan highway. Lori saja banyak-banyak. Lori banyak. Sebab dia berjalan malam dia tenang. Kita doa dia tengah malam, dia panggil waktu mustajab. Jawapan lain. Dan dia kata lagi, dubura kulli salatin maktubah. Selepas solat. Walaupun dia katakan dia sendiri tak ada riwayat kata dia doa pun, dia jawab dah bila katanya doa masa mana. Dia jawab lepas solat. Pada tanya, Nabi sendiri buat tak? Tak kira dia buat tak buat tu dia.
Tapi bila kita nak buat, hanya dah dia jawab tak lepas solat. Tak ada bergaduh lah kita. Dah nak turut hadis lah. Nah, itu masalah. Hanya mujur dia tak buat sendiri. Kalau dia buat muwazabah, nanti wajib lah kita buat. Dia sebagai dia ni contoh dia teladan uswah bagi umat. Sebab dia buat apa-apa, nampak orang nak ikut tu kuat, dia undur. Dia bimbang dan sayang ke umat, takut jadi berat. Tengok dia semayang qiyamul lail waktu Ramadan. Dia tu baik solat. Puas sabar, turut dia. Duk malam esok dia tak keluar. Bila orang yang suka nak jemaah dengan dia, ya Rasulullah, kalau boleh Rasulullah tu keluar tiap-tiap malam, kami suka nak. Rasulullah tanya, aku bimbang takut atas kamu bila kamu suka, bila dijadikan wajib nanti mu lemah. Lepas tu bila dia ya li. Ni Nabi dia sayang ke umat. Kita Nabi buat dah. Pakai Nabi buat, mau nak buat dah. Tujuan tanya begitu tu nak rap orang tak buat ya. Ini jangan macam tu. Ni panggil buat jadi keliru. Nah, untuk kita nak amal ini dia. Kita puasa sebulan Ramadan menepati 10 bulan, manakala tambah 6 hari lagi menepati 60 hari, itu 2 bulan. Jumlah setahun. Nah, itulah dia. Ada orang tanya, jawab itu. Apa maksud mu tanya Nabi buat tak buat? Kemana lagi kamu mau? Tanya itu lagi. Mu nak di mana lagi? Nak buat amal ke nak rak ke? Nak amal cukup. Nabi jawab dah. Siapa buat gitu ya. Maka dia kata siapa-siapa. Tak ada tekan dah. Siapa-siapa. Nah, ada pun Ramadan Allah Ta'ala tekan dah. Allah Ta'ala paksa dah. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Allah Ta'ala tekan dah. Naklah puasa ia. Kecuali uzur. Allah sendiri mengatakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya beri kelonggaran bila uzur. Kata uzur naklah puasa. Tapi selain pada tu sukarela. Nak puasa ayo. Tak mau pun iya. Wajibnya sebulan dalam setahun kan. Supaya juga solat 5 waktu. Lepas pada tu banyak lagi solat. Siapa nak sila. Tak mau ya ada masalah. Kan? Itu masalahnya. Lepas tu bila kita faham di situ matan hadis, dia panggil matan hadis, sudah tu turun pula di perbincangan ulama rahimahumullah taala. Tu perbincangan ulama di si fuqaha. Khilaf. Khilaf ni rahmah ni. Nah, khilaf nah. Kalau mazhab Syafi'i kita sunat kita puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sama ada ni takmim. Sama ada 6 hari selalu selepas raya. Mana baru ni raya hari Sabtu, sini hari Sabtu dah. Baru ini raya hari Sabtu. Kita nak puasa selalu hari Ahad selalu. Sama ada begitu ataupun selepas beberapa hari. Dia panggil nak mualat puasa bersambung ataupun nak dia mencerai-ceraikan. Boleh. Timbul soal mana afdal. Tu. Boleh semuanya. Mana yang afdal? Afdalnya mazhab kita Syafi'i selepas raya selalu. Selepas raya selalu. Sebab tu ajaran kita orang petani dididik oleh guru-guru, dia ajar supaya kita amal jalan afdal selepas pada raya keesokan puasa selalu. Tu dididiknya. Sebab itulah bila puasa selalu pakai puasa sekali orang nak puasa dak tu dak lah. Puasa selalu 1 2 3 4 5 6. Ingat tak ada selangi dah. Bila cukup 6 hari lahir kesyukuran kita boleh puasa 6 hari. Ini bukan semua boleh puasa. Walaupun sebulan semua boleh puasa. Tapi 6 hari bukan semua boleh puasa. Jadi ajib juga. Sebulan kita puasa dapat. 6 hari puasa tak dapat. Okey, kerana sunat. Kalau kerana wajib buat juga kan. Jadi afdalnya 6 hari selalu secara berturut-turut.
Tu dia ajar kita orang petani jadikan amal sampai ke hari ni. Kalau tak puasa dalam 6 hari tu tak lah. Bila cukup 6 hari, syukur nikmat, buat kedua, buat berapa pula jamu. Timur hari raya 6. Tu pasal petani hari raya 6 tu. Kita balik Malaysia ni tak ada hari raya 6. Sebulan sawah tu raya tak berhenti. Petani tak ada lagu tu. Sebab dia puasa-puasa cukup raya 6. Raya panggilan bukan pada sarong. Raya panggilan. Itu dia. Mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala diisi dia afdal bagi. Bagi macam mana? 10 awal 2 hari, 10 tengah 2 hari, 10 akhir 2 hari. Itu mazhab Hanafi. Dia panggil tauzi'. Nawi cukup 6 hari bulan Syawal, 10 hari pertama 2 hari puasa. Berarti bermaksud 10 yang kedua puasa 2 hari. Begitulah seterus 10 yang ketiga puasa 2 hari. Selang-selang dengan cara tauzi'. Itu mazhab Hanafi afdal begitu. Sebab tu kata nak buat mazhab Hanafi macam ni. Ada masalah. Kalau mazhab Maliki tak digalakkan puasa. Ni yang kena dengan kita ni. Dia kena dengan kita ni. Tak digalakkan puasa. Ini yang panggil khilaf ulama fuqaha. Semua tu ahli dalam medan mujtahid. Sedangkan Imam Syafi'i murid pada Imam Maliki. Tapi dia sampai tabak ijtihad, diizin oleh gurunya, kamu ijtihad sendiri, jangan turut aku. Guru memberi ijazah kepadanya. Lalu tu Imam Syafi'i ijtihad dia afdal tadi. Imam Malik tak digalakkan. Apalagi orang jadi pemimpin tak digalakkan. Itu mazhab Maliki. Maka kita ke mazhab Syafi'i amal nak ambil 6 hari bulan Syawal, sama ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Dan 6 hari sama ada berturut-turut ataupun selang-selang. Hasil maksud. Itu mazhab kita Syafi'i. Tetapi afdalnya macam tadilah. Selepas raya selalu kena fa'atba'ahu. Kemudian mengiringi ia akannya sitan min Syawal. Kalau lepas sengal 2-3 hari tak panggil itma' lah. Tu jalannya dia. Habis. Tak ada nak berdiri lah, sama ada dia buat tak buat ikut dia lah. Itu masalah. Cepat tadilah nak berdoa masa mana? Lepas tiap-tiap solat. Kita doa, ni hak dia jawab dah tu. Walaupun katalah dia tak doa. Dia. Tapi bila ditanya, lepas solat dia kata. Jadilah. Di mana tempat kita nak bergaduhnya? Tapi buat jadi bergaduh kerana kita hurai tak adalah. Tu jadi bergaduh. Suka ambil hadis baca, mau kita istimbak sendiri. Ini je masalah. Sedangkan kita bukan ahli. Sebab hadis kata iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan berkeahliannya, tunggulah kiamat berlaku. Ini berlaku apa pecah pasal tu? Cuba kita menyatu turut hurai yang ulama. Tak ada lah pecah. Ya kamu nak buat, okey. Karena 1, 2, 3, 4. Ya tak mau buat pun tak ada masalah, sunnah. Sudah pada tu pula soal lagi di atas soal tadi kita buat soal sendiri. Apa pula kita nak puasa sunat Syawal 6 hari. Kebetulan kita ada ketinggalan Ramadan. Terutama perempuan selalu tinggal kan. Orang yang masih dalam kota 6 atau 7 selalu dia tinggal. Bila nak amal dengan puasa Syawal, boleh tak nak puasa setengah qada Ramadan? Itu maka huraiannya boleh, tapi caranya begini. Kita niat aku puasa esok hari qada fardu Ramadan serta sunat Syawal. Macam tu. Jangan aku puasa sunat Syawal serta qada, tak boleh. Kerana yang qada ni wajib. Ni sunat. Nak ambil yang wajib ke muak tak sunat tak boleh lah. Kita ambil aku puasa esok hari qada fardu Ramadan serta sunat Syawal. Itu lagi tu. Tapi banyak lagi kaum-kaum tu untuk kita nak aman tu dia. Sebab tu kita kena tupu kepada huraian ulama. Kalau tupu pada pendapat
Bagaimana pendapat tu? Pendapat saya tak suka. Orang lain tak ya, orang lain saya. Tak. Hurai hak ulama. Itu dia nah. Habis.